Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Pada pertemuan lalu kita telah sama-sama berfikir mengenai alam, dan kita juga telah melihat sifat-sifat Allah saat kita berfikir tentang alam. Dalam Al-Quran ayat yang pelbagai dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepentingan untuk kita berfikir melalui apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, dan malam yang berselisih ganti dengan siang, ianya menjadi tanda-tanda, yakni kebesaran Allah bagi kaum yang dikurniakan akal yang sejahtera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut siapakah mereka yang dikurniakan akal yang cerdas itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka dikurniakan akal yang cerdas. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala ayat 190 dan ayat 191 surah Ali Imran. Mereka yang mengingati Allah ketika berdiri, duduk, dan di saat berada di pembaringan. Ini yang pertama. Yang kedua, dan mereka berfikir pada penciptaan langit dan juga bumi. Lantas mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci-Mu, maka selamatkanlah kami daripada azab neraka. Ini adalah natijah orang yang berfikir tentang alam. Akhirnya dia berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Dan ini juga adalah ungkapan kita bila kita berjalan menyaksikan alam. Tuan-tuan, ini juga pesanan buat saya. Semestinya kita berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Kerana ianya juga di antara saranan di dalam agama supaya kita berfikir tentang alam. Bukan hanya kita seronok, bukan hanya kita bergembira, bersukaria, sebaliknya kita berfikir tentang penciptaan alam. Natijahnya mesti kita berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci-Mu, maka selamatkanlah kami daripada azab neraka. Ini melihat kepada bicara kita yang lalu, dan kita juga telah merenung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Alim. Di antaranya Al-Alim.
Al-Alim artinya maha mengetahui. Tuan-tuan, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, idza ta'ammalta fi ajinnatil hayawanat satara anna al-uyuna tukhlaqu fi arhamil ummahat. Apabila kamu merhatikan pada janin haiwan, begitu juga janin manusia, semestinya kamu melihat sesungguhnya mata telah diciptakan di dalam rahim ibu. Tuan-tuan, ibu-ibu, bila kita melihat janin telah diciptakan mata. Ada mata. Dalam proses minggu tertentu, dia melalui penciptaan berikutnya dan dicipta mata. Manakala mata ini telah diciptakan oleh Allah ketika mana kita berada dalam rahim ibu kita, dalam janin. Kita berada dalam perut ibu kita, telah diciptakan mata. Tuan-tuan, dalam perut ibu, tempat yang gelap, tempat yang tidak melihat. Sebaliknya Allah telah mencipta mata dalam perut ibu kita. Di sini pengarang mengaitkan yang mana ianya berhadapan dengan kegelapan. Ma'a anna al-uyuna la tara illa fi dhaw. Berserta dengan demikian itu, sesungguhnya mata tidak melihat melainkan pada tempat yang bercahaya, tempat yang cerah. Bila kita renung, Allah mencipta kita dalam perut ibu kita dulu, mata gelap, tempat gelap, tapi diciptakan mata tak ada function. Tuan-tuan, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelak mata itu ia akan melihat pada tempat yang bercahaya saat dia dilahirkan. Sedangkan di awal penciptaan dahulu, tuan-tuan, mata diciptakan pada tempat yang gelap. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah maha mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Allah tahu kegunaan matanya kelak, iaitu kelak saat dia dilahirkan di dunia. Ketika mana dalam perut ibunya, dia tidak melihat. Yang mana kata pengarang, ya'lamu anna tilkal ajinnati satakhruju fi ila alimin fihi nur, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya mata ianya kelak dia akan keluar pada tempat yang bercahaya, sedangkan penciptaannya dalam tempat yang gelap. Okey, ini melihat kepada bicara yang pernah kita sentuh hasil daripada bicara kita yang lalu. Jadi malam ini kita ingin meneruskan bicara kita, manakala bicara kita malam ini lebih kepada santai, tuan-tuan. Lebih kepada santai. Kelak kita akan melihat di antara pendedahan yang akan dikemukakan oleh pengarang melalui pembuktian saintifik, merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Juga saya nukilkan petikan daripada Kitabul Iman yang diketuai pengerangannya oleh Asy-Syaikh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala, pada bab yang dinyatakan oleh pengarang. Satu bab yang kita lihat ianya amat bersesuaian dengan keadaan kita sekarang, dengan bicaranya jahalatun khatirah, kejahilan yang cukup berbahaya. Kata pengarang, kejahilan yang cukup berbahaya. Kita tinggalkan sejenak merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat satu poin. Kata pengarang, kejahilan yang cukup berbahaya. Ya, kejahilan yang cukup berbahaya. Muslimuna walakin jahalah. Orang Islam dan tetapi jahil. Orang Islam dan tetapi jahil. Pengarang nak kata kepada kita ke? Tuan-tuan, bicara pengarang di sini iaitu merujuk kepada poin orang Islam dan tetapi jahil, iaitu dengan katanya laqad ammal jahlu bidinillahi katsiran min biladil muslimin, maka sesungguhnya kejahilan telah merebak di dalam kebanyakan negara umat Islam.
Sehingga didapati seorang yang mengungkap ungkapan syahadah, yang menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Terus saya terjemahkan tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburu kita. Dan dia mendirikan solat, dan dia mengeluarkan zakat, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menunaikan ibadah haji. Dan beserta dengan demikian itu, kamu melihatnya, ia mengungkapkan ungkapan-ungkapan, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan, dan dia berpegang dengan pegangan-pegangan yang membuatkan ia terjebak di dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran ataupun kemunafikan. Dan dia tidak mengetahui hakikatnya. Tuan-tuan, dia tak tahu hakikat perbuatannya. Dan di saat dia melakukan tadi perbuatan, ungkapan, pegangan yang berkaitan dengan kesyirikan ataupun kekufuran, dia menyangka itu adalah benar. Benar betul. Bahkan dia berkata Allah redha dengannya. Okey. Ungkapan pengarang di atas menyatakan tentang kejahilan yang melanda umat Islam. Dia solat, dia puasa, dia haji, tetapi dia mengungkapkan ungkapan, perbuatannya ataupun pegangannya yang boleh terjebak dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran ataupun kemunafikan. Dia tak tahu hakikatnya. Kejap, kami nak tahu apa maksud pengarang. Begini, pengarang menyatakan kepada kita, saat kita melakukan sesuatu, kita mesti mengetahui hakikatnya. Haji, kenapa Haji buat ini? Tuan, kenapa Tuan buat ini ya? Tak tahulah, saya buat seperti mana apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Haji, kenapa Haji lakukan ini? Saya tak tahu. Saya buat seperti mana apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Anak kita baru kahwin, jadi malam harinya kita jemputlah kumpulan kuda kepang. Saya tak pastilah di Selangor ni ada lagi ke tak kuda kepang tuan-tuan, tapi sebelah tempat masih ada. Di Sabah sebelah tempat masih ada. Jemput kuda kepang. Jadi di antara permainan tersebut, dia ada unsur-unsur yang menyimpang daripada agama. Haji, kenapa Haji jemput kuda kepangnya? Kenapa tak jemput grup marhaban kampung? Ini kan orang tua kita dulu. Ini kan nenek moyang kita. Jadi bila kita buat, kita tidak mengetahui hakikat perbuatan tersebut. Kita sangka ianya betul, dan kita sangka Allah redha dengannya. Tuan-tuan, bila kita lihat lembaran yang pernah berlaku di tanah air kita, orang kita menyangka perkara itu betul, padahal ia syirik. Contoh tuan-tuan, kelahiran anak, bayi, diikat pada pinggang dan juga pergelangan tangannya dengan benang hitam. Tuan-tuan, sempat tak zaman tu? Sempat tak tuan-tuan? Assalamualaikum. Dapat baby, ikat di pinggang benang hitam dan juga pergelangan tangan dengan benang hitam. Sempat ke tak zaman itu? Saya sempat tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak sempat? Saya tak sempat. Saya sempat. Okey. Jadi masyarakat kita melihat perbuatan itu, ini nenek moyang kita. Maaf nak tanya, kenapa diikat benang hitam di pinggang dan juga pergelangan tangan? Yalah, ini ikhtiar kita supaya bayi itu tak kena demam kuning, tak kebun perut, tak kena sesuatu yang tidak diingini. Dia kan baby, jadi kita ikat benang hitam di pinggangnya. Okey. Kepercayaan masyarakat kita saat itu, yang mana kita meletakkan benang hitam itu mampu untuk memberi manfaat dan juga mudarat. Tuan-tuan, syirik ke tak? Syirik tuan-tuan. Biar betul syirik. Ya, syirik. Dengan apa yang dilakukan itu, tetapi kan orang-orang tua-tua kita sebut, mereka tak kata syirik, mereka kata itu adalah ikhtiar turun-temurun nenek moyang. Sebab itu diikat benang hitam di pinggang dan juga pergelangan tangan. Jadi kalau malam ni masih ada di pinggang kita, balik nanti gunting. Ini kenangan atuk saya ikat dulu, walaupun kenangan Haji gunting. Okey.
Jadi pengarang cuba ingin mengaitkan pada poin ini. Bila kita lihat masyarakat kita, bukan itu saja tuan-tuan, banyak lagi, nanti saya akan nukilkan beberapa penceritaan. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya. Al-jahilu ma'zurun. Kejap. Maksudnya bila kita, nenek moyang kita, mereka terdahulu ataupun kita dahulu pernah lakukan, jadi ianya adalah satu kejahilan ke? Betul. Ianya adalah satu kejahilan. Orang kita bila buat dahulu, mereka tidak melihat ia syirik dan tidak mengetahui hakikatnya. Hakikat perbuatan itu tuan-tuan, contoh yang saya sebutkan tadi, di antaranya kuda kepang. Ini adalah persembahan dan permainan popular masyarakat Jawa, di Selangor dan juga di Johor dan sebilangan bahagian di Melaka. Manakala hari ini masih diadakan secara kecil-kecilan. Mungkin tuan-tuan pernah tengok di TikTok. Ada tuan-tuan. Kita ingat dah tak ada. Ada. Kerana ianya bertentangan dengan apa yang telah diwartakan oleh Majlis Agama Islam, yang mana kuda kepang ianya berunsur syirik. Ini melihat kepada apa yang diwartakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sebab itu mereka dah buat, cuma tak buat besar-besaran, ada buat sel-sel bunyi, cuma adalah orang buat live melihat kepada permainan tersebut yang dikaitkan dengan unsur syirik. Jadi orang sekarang ni bila mereka terlibat, Tuan Haji, sekarang ini sekiranya mereka mengetahui hukumnya, itu bukan jahil lagi. Hukumnya telah berbeza, bukan jahil. Manakala apa yang dilakukan oleh keturunan kita dahulu, ini dikaitkan dengan kejahilan. Sebab mereka tak tahu hakikatnya. Mereka buat seperti mana apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Ilmu pun tak sampai, info tentang perbuatan itu pun tak sampai kepada mereka. Kata pengarang, Al-jahilu ma'zurun walakin yajibu alaihi an yata'allam wa yattabi'al haqqa idza ja'a. Ini hukumnya. Jadi nenek moyang kita apa hukum syirik ke mereka buat tu? Begini. Seorang yang jahil baginya keuzuran. Apa keuzurannya? Keuzurannya Haji, maksudnya kelak apabila berhadapan dengan Allah, dia mempunyai alasan di hadapan Allah di atas kejahilannya. Dia tak tahu. Dia buat sebab apa yang dilakukan oleh nenek moyang turun-temurun. Jadi dia tak tahu hukumnya. Itu maksud uzur. Dan tetapi kewajipan ke atasnya untuk mempelajari dan mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu tiba kepadanya. Ini yang saya sebut tadi tuan-tuan. Telah diwartakan pengharaman permainan tersebut, tapi masih ada orang buat. Dia berbeza dengan orang jahil tuan-tuan. Keadaan ini dah berbeza dengan orang jahil. Tapi kami nak kekalkan adat nenek moyang. Maaf Haji, tak boleh. Sebab kita dah tahu ianya dikaitkan dengan unsur syirik. Permainan tersebut, dia ada unsur syirik, ada unsur tak tuan-tuan. Sebab kalau masyarakat Jawa, dia ada juga untuk sambut pengantin. Dia bawa kuda kepang, tak ada pemujaan apa pun, dia cuma ada tarian sedikit, itu sahaja. Ini tidak ada unsur syirik. Ini kita kata ada persembahan tertentu kuda kepang yang mana mereka disertakan dengan unsur syirik, melihat kepada ritual permainan mereka. Sampai ilmu, sampai info, sampai pengetahuan tentang pengharaman yang telah diwartakan oleh Majlis Agama Islam. Tapi masih buat juga senyap-senyap. Maksudnya ini bukan jahil lagi. Betul, ini bukan hukum seorang yang jahil lagi. Berbeza. Wajib ke atasnya mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu tiba. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya. Selepas pengarang berbicara tentang poin, pengarang juga menyatakan melihat kepada bicaranya. Okey tuan-tuan, seorang yang jahil yang pernah terjebak di dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran ataupun kemunafikan, saat dia melakukan perbuatan itu, dia tidak mengetahui hakikatnya. Jadi sekarang, kenapa pengarang kata begitu? Seolah-olah imannya tetap begitu, dan dia juga ada alasannya kelak apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengarang mengaitkan begitu? Pengarang kata, tuan-tuan, ini poin penting. Wal jahilu alladhi waqa'a fi syirkin aw kufrin yanqudu al-iman wa lam yaqsud naqada imani fa huwa ma'dzur. Seorang yang jahil
yang terjebak dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran yang merungkaikan iman, dan dia tidak bermaksud untuk merungkaikan imannya, maka baginya keuzuran. Bila kita lihat ritual yang dia buat, perbuatan yang dilakukan, ini rosak ni, iman dia rosak-rosak. Tetapi tuan-tuan, hatinya tak berhasrat pun, tak bermaksud pun. Begitu juga dia tidak berniat pun. Oh, baginya keuzuran. Ya, baginya keuzuran. Ini yang dilihat oleh orang tua-tua kita dulu. Okey tuan-tuan, orang kita dulu bila barang hilang, mana dulu mereka pergi? Balai polis ke jumpa bomoh dulu tuan-tuan? Bomoh dulu. Tahun 80-an, tahun 90-an, jumpa bomoh. Kenapa? Sebab mereka tidak melihat ianya adalah syirik. Sebab tidak sampai kepada mereka pengetahuan. Kenapa? Melihat kepada prasakata yang digunakan oleh masyarakat ketika itu tuan-tuan. Pergi jumpa bomoh, tak kata jumpa bomoh, jumpa pawang tuan-tuan. Dia ada istilahnya, pergi nengok. Pergi tengok tuan-tuan. Jadi pergi tengok, oh rasanya okey kot, tak ada masalah kot, tak syirik. Sebab bahasanya pun cantik tuan-tuan. Pergi tengok. Dia tak kata nak jumpa pergi bomoh. Pergi tengok. Bila maksud pergi tengok, dia pergi tengok barang hilang, tengok macam mana siapa yang ambil, di mana hilangnya, seumpama dengannya. Kejap, syirik juga ke? Betul. Ianya adalah perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Dalam hadis, bagaimana baginda alaihi salatu wasallam menegaskan ancaman besar mereka yang mengunjungi kuhan, pawang, tok bomoh, maka tidak diterima solatnya 40 malam. Siapa yang mendatanginya dan mempercayai apa yang dikatakan olehnya, maka sesungguhnya dia telah mengkufuri atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ancaman keras. Jumpa bomoh, percaya pula dia cakap, tuan-tuan, kufur atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat tersebut, ya Allah, dulu saya pernah pergi juga jumpa bomoh. Kita tak tahu, tak boleh jumpa. Rupa-rupanya agama kita berkeras, tidak membenarkan kita untuk bertemu dengan mereka. Betul? Tuan-tuan, saya ada cerita berkaitan dengan isu ini. Tuan-tuan, saya dulu masa zaman belajar tahun 90-an, ketika usia saya awal belasan tahun, sebelum usia baligh, saya belajar di sebuah sekolah agama yang terletak di Baling, Kedah. Saya tidak ingin menamakan sekolah tersebutlah. Ini sebagai pengiktibaran cerita. Jadi pada ketika itu ramai pelajar-pelajar hilang duit. Dan saya di antara mereka. Tuan-tuan. Amount sebanyak RM50 hilang. Zaman tu RM50 penuh troli. Itu tak apalah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka warden yang menjaga kami itu, tidak dilaporkan kepada pihak sekolah. Dia menjemput seorang pawang datang ke sekolah. Pawang tuan-tuan, tok bomoh lah. Jadi saya masih ingat ritual yang dilakukan di dalam bilik makan guru. Saya masih ingat tuan-tuan peristiwa itu. Orang lain saya tak tahu. Cuma saya boleh menceritakan apa yang berlaku kepada saya. Jadi tok bomoh tu dia dalam bilik tersebut. Tibalah giliran saya. Tuan-tuan. Maka saya pun masuk. Ini cerita syirik ni tuan-tuan. Jadi tiba giliran saya pun masuk. Budak-budak kita tak tahu hukum, kita tak tahu tuan-tuan apa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi bila saya masuk, bilik tersebut diselubungi dengan asap nipis, kemenyan tuan-tuan. Individu tadi duduk di bawah, di hadapannya terdapat dulang, segala-gala benda adalah di situ tuan-tuan, segala-gala benda dengan kemenyannya, kemudian segala-gala benda ada di situ. Di kirinya terdapat karung berwarna hijau. Di kanannya dia menyediakan 2 batang mancis. Okey. Lalu dipersilakan kepada saya untuk duduk. Saya pun duduk. Ini cerita zaman jahil tuan-tuan. Budak lagi, tak tahu apa.
Saya pun duduk. Bila saya duduk, dia tanya saya, adik Syak siapa? Dan saya yakin tuan-tuan biasanya untuk bomoh itulah soalannya. Adik Syak siapa? Saya namakan seorang individu. Saya dah lupa namanya tuan-tuan. Kawan-kawan juga, saya lupa namanya. Jadi pawang tadi dia baca, yang tidak difahami oleh saya tak faham dia baca apa. Lalu dia terus memasukkan di dalam karung hijau yang berada di kirinya RM1 demi RM1. RM1. Banyaklah dia masuk. Sambil dia membaca. Lalu batang mancis tadi dia letak secara bersilang. Kan 2 batang secara bersilang begini. Kepala dengan kepala. Berbentuk L. Satu di bawah dan satu di atas. Bersilang tuan-tuan. Kepala dengan kepala begini. Dia letak di kanannya. Dia baca-baca, kemudian dia angkat mancis tadi. Dia angkat batang bawah itulah, yang bawah. Dia pegang bawah, dia angkat. Yalah tuan-tuan. Bila angkat, jatuh. Angkat, jatuh. Angkat, jatuh. Berapa kali percubaan dia buat, jatuh. Lalu dia kata kepada saya, adik. Bukan dia, orang lain ambil. Siapa lagi yang adik Syak? Saya namakan individu yang kedua. Itu pun saya dah lupa namanya tuan-tuan. Dia buat macam tadi juga. Dia baca-baca apa semua, saya tak faham dia baca apa. Dia masuk duit dalam karung kirinya, karung hijau tadi, RM1. Kemudian dia buat macam tadi juga. Batang mancis tadi dia letak, dia susun semula, kemudian dia angkat. Yalah tuan-tuan, logik akal kita mana nak lekat tuan-tuan. Kita faham sebenarnya dia nak bagi lekat. Memang tak lekat. Batang mancis dia angkat jatuh, angkat jatuh, angkat jatuh. Yalah, mancis tuan-tuan. Kepala dengan kepala. Okey. Berapa kali percubaan, dia kata bukan dia adik, orang lain ambil. Siapa lagi adik Syak? Kali ketiga ini tuan-tuan, ini saya ingat sampai sekarang. Kawan saya orang Bukit Bertajam. Itu pun saya tak nak juga namakan dia tuan-tuan. Kau dia follow kita punya pengajian ni tuan-tuan. Ini sebagai aktivitas cerita sahaja. Bukit Bertajam, orang Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Saya namakan dia. Jadi Tok Momo tadi buat macam tadi juga. Dia terus masukkan duit dalam karung. Kemudian sambil dia membaca apa yang saya tidak faham. Satu perkataan pun saya tak faham. Dia baca apa? Kemudian dia mengangkat mancis tadi. Tuan-tuan, mancis itu lekat kepala dengan kepala begini. Lekat tuan-tuan. Kemudian bergoyang. Saya tak tengok benda pelik begitu. Saya tak tengok tuan-tuan. Itulah semua hidup saya tengok benda pelik yang mencari adat berlaku di hadapan mata saya. Batang mancis melekat kepala dengan kepala sambil bergoyang. Goyang tuan-tuan. Dia peganglah dengan tangan kanan dia. Lalu dia terus masukkan duit RM1. Ya, ini dia cakap saya faham. Dia kata seolah dia sedang berbicara dengan seorang individu yang lain. Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Mancis tadi bergoyang semakin kuat. Saya kira tuan-tuan mungkin sekitar seminit atau seminit lebih ataupun kurang sedikit daripada seminit. Maknanya lama lah. Mancis tu bergoyang kuat sambil dia bercakap tadi dengan seorang individu. Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Kemudian mancis itu jatuh. Tuan-tuan, dia kata kepada saya, adik, betul kawan adik tu ambil? Saya percaya dengan kawan saya tuan-tuan. Saya percaya dia tak ambil. Saya percaya. Yelah dulu kita budak, kita tak tahu apa tuan-tuan. Bila kita fikir, apa kaitan batang mancis dengan barang hilang tuan-tuan? Mancis dengan barang hilang tak ada kaitan pun. Jadi saya boleh menyimpulkan secara kebiasaannya, pawang, tok bomoh, mereka akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Supaya kita yakin dengan dia, hebat betul bomoh tu. Padahal tak ada kaitan pun tuan-tuan. Dia akan tunjuk kepada kita benda yang mencarikan adab. Supaya kita yakin dengan dia. Padahal tidak ada kaitan. Kawan saya kalau jumpa saya tuan-tuan, dia akan kata, biasa, aku tak nak ambil duit hang. Dia kata dia tak nak ambil duit saya. Saya percaya dengan dia tuan-tuan. Saya percaya dengan dia. Saya tak ragu. Kalau dulu budak-budak tu lain lah tuan-tuan. Kalau sekarang kita boleh fikir rupanya kena tipu je dengan bomoh tu. Jadi ini di antara rupa syirik. Cerita syirik yang mana cerita ini sekiranya kita dalam keadaan mengetahui tuan-tuan, mengunjungi dan mempercayai apa yang dikatakan oleh pawang, oleh tok bomoh, maka sesungguhnya ia telah mengkufuri atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang cukup keras. Okey, kami pun ada cerita juga. Okey, haji pun ada cerita. Ya. Okey, begini. Bila kita buat dahulu dalam keadaan jahil kan? Betul, dalam keadaan jahil. Kita tak tahu. Dipengaruhi masyarakat setempat. Sebab
di kampung kami, imam pun pergi nengok, takkan kita makmum tak pergi nengok? Imam pergi nengok tuan-tuan. Takkan kita makmum tak pergi? Jadi kita pun pergilah sebab imam pun pergi nengok. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat, maksudnya dipengaruhi masyarakat setempat, membuatkan kita tak tahu tentang hukumnya. Betul. Hal ini sama juga ke dengan kita punya nenek moyang kita dulu? Sekiranya mereka pernah melakukan unsur-unsur yang dikaitkan dengan syirik ke, ataupun seumpama dengannya, sama juga. Mereka lakukan dalam keadaan jahil. Jadi hukumnya macam tadi? Ya, hukumnya macam tadi juga. Seorang jahil baginya adalah keuzuran. Kemudian kita lihat bicara pengarang berikutnya. Dengan pengarang berkata, wa alaihi an yata'allama wa yubadira bitaubah. Ke atasnya individu yang pernah tercalik dengan syirik ke, dengan satu kekufuran ke, yang dia tak tahu dulu, dia mesti belajar. Sekarang dia dah tahu, dan ke atasnya mesti bersegera untuk bertaubat. Tak boleh lagi kita mengunjungi, tak boleh lagi kita ada kaitan dengan perkara-perkara tadi selepas kita mengetahui hukumnya hari ini. Kita mesti segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Rasulullah pernah diberi cadangan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Hal ini melihat kepada hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Terus saya terjemahkan tuan-tuan ceritanya. Iaitu di saat baginda alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya, mereka keluar ke Khaybar. Khaybar adalah nama tempat. Nama tempat tuan-tuan yang hari ini masih terdapat di Saudi. Yang mana dahulunya Yahudi yang diusir daripada kota Madinah. Mereka buat berbagai masalah, diusir daripada kota Madinah. Kemudian mereka pergi dan tinggal di tempat yang bernama Khaybar. Di situ mereka mengumpul kekuatan. Lalu mereka juga merencanakan perancangan untuk menyerang kota Madinah, dengan turut serta beberapa kabilah Arab yang lain untuk menyerang baginda alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, ini Yahudi. Jadi hasrat mereka dapat dihidu oleh baginda Rasulullah. Lantas baginda alaihi salatu wassalam mewajibkan para sahabatnya untuk keluar terlebih dahulu ke Khaybar. Mereka rancang nak perang kita, kita keluar dulu untuk memerangi mereka. Rasulullah pun keluar dengan para sahabatnya. On the way perjalanan, mereka melalui sebatang pohon, pokok Zat Ta'aliq, yang penuh dengan pergantungan. Adalah musyrikin. Mereka menganggap sekiranya digantung pedang pada pohon itu, pasti akan diberikan kemenangan. Pokok yang penuh dengan pergantungan tuan-tuan. Dia gantung nama awet, dapat punya awet tu. Ini cerita dulu. Dia gantung apa-apa je lah tuan-tuan, mesti dapat punya. Ini pokok musyrikin. Jadi para sahabat tengok, pokok itu. Lantas mereka memberi cadangan kepada baginda alaihi salatu wassalam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadilah, buatlah bagi kami tempat untuk bergantung harap seperti mana mereka mempunyai tempat untuk bergantung harap. Tuan-tuan, sebab mereka melihat musyrikin ada pokok untuk bergantung harap. Sekarang para sahabat memberi cadangan kepada Rasulullah untuk Rasulullah menjadikan sebatang pohon yang lain untuk mereka bergantung harap di pohon itu. Tuan-tuan, syirik ke tak tuan-tuan? Jelas ini bukan syirik lagi, ini lain macam je. Tuan-tuan, ini cadangan mereka tuan-tuan. Kita lihat jawapan Rasulullah. Adakah Rasulullah menenting, syirik ni, kufur ni, kufur? Tak tuan-tuan. Sebaliknya bicara baginda alaihi salatu wassalam, subhanallah, maha suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa li Musa. Ini seperti mana ungkapan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ciptalah bagi kami ini Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Tuan-tuan, Rasulullah mengaitkan tentang peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel tuan-tuan. Bani Israel saat diselamatkan daripada kekejaman Fir'aun, mereka berjalan bersama dengan Nabi Musa
sehingga mereka bertemu dengan sekelompok manusia yang sedang menyembah berhala. Bila mereka melihat orang sembah menyembah berhala, tuan-tuan, mereka beri cadangan kepada Nabi Musa. Musa, buat kepada kami Tuhan, ciptalah, binalah kepada kami Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Kami pun nak juga. Tuan-tuan, ini cadangan berhala daripada Bani Israel alaihi salatu wassalam dahulunya kepada Nabi Musa. Jadi Rasulullah mengaitkan peristiwa ini menjadi jawapan kepada para sahabat. Wallazi nafsi biyadi, dan demi jiwaku berada di tangannya, la tarkabunna sunnata man kana qablakum, kelak kalian pasti akan melakukan peninggalan yang dilakukan oleh mereka sebelum daripada kalian. Rasulullah mengaitkan tentang sesuatu perkara yang dilakukan oleh orang sebelum kita, kalian akan buat. Jadi melihat kepada hadis ini, manakala pada akhir ayat yang dinukilkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, jawapan Nabi Musa alaihi salatu wasallam berikutnya kepada Bani Israel, qala innakum qaumun tajhalun, dia berkata sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Itu sahaja ungkapannya, tuan-tuan. Dia tak kata kaumnya syirik ke kufur ke tak, dia kaitkan mereka itu dengan jahil. Jadi atas sebab ini pengarang menguatkan ke atas dakwaannya, yang mana dengan sebab kejahilan, walaupun dikaitkan dengan unsur syirik, dengan ritual tertentu yang pernah dia lakukan, sedangkan dia jahil, tuan-tuan, ianya adalah satu keuzuran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu bila dia buat, rupa-rupanya ianya berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita menelusuri masyarakat kita, tuan-tuan, kita lihat banyak kebaikan hari ini. Ini yang pernah kita lihat dahulu. Hari ini dah tak ada lagi, tuan-tuan, orang ikat benang hitam di pinggang. Tak ada lagi. Mereka yang mengunjungi bomoh juga kita kata semakin kecil. Mungkin bilangan kecil sangat, tuan-tuan. Kemudian contoh-contoh yang kita nyatakan tadi masih wujud. Dan di sana ada secara total, tuan-tuan, sudah tidak ada di tanah air kita. Sebagaimana contoh, tuan-tuan, dahulu di antara ritual yang popular juga adalah ritual menyembah laut. Menyembah laut, tuan-tuan. Musim tertentu, musim tengkujuh, angin barat daya. Contoh, tuan-tuan, nelayan nak keluar, mereka lakukan beberapa ritual terlebih dahulu sebelum mereka keluar ke laut. Hari ini dah tak ada lagi. Jadi bila kita lihat, maknanya dalam masyarakat kita ini ada kebaikannya. Betul, ada kebaikan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk azan, insya-Allah.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Berikutnya kata pengarang, saya ringkaskan tuan-tuan. La udhra li ahadin ba'dal 'ilm. Tadi kita cerita tentang orang jahil. Bila dia buat, dia tak tahu tentang hukum. Dia hanya lakukan dengan katanya ini yang dilakukan oleh nenek moyang. Dia tak tahu hakikat daripada perbuatan itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang menukilkan poin berikutnya. La uzra li ahadin ba'dal 'ilm. Tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang selepas dia mengetahui. Beza tuan-tuan. Tadi orang jahil. Sekarang tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang selepas dia mengetahui. Tadi dia tak tahu. Sekarang dia sudah mengetahui, tidak ada lagi keuzuran. Oh, maksudnya tadi orang jahil, kelak apabila berhadapan dengan Allah, dia mempunyai alasan, dia mempunyai jawapan di hadapan Allah dengan sebab kejahilannya. Betul. Orang ni tak ada. Sebabnya tuan-tuan, dia dah tahu. Macam tadi, contoh yang kita bawakan, melihat kepada warta yang telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor yang mengaitkan permainan kuda kepang dengan upacara yang dilakukan olehnya adalah suatu syirik dan ianya adalah suatu yang diharamkan. Orang dah tahu. Sekarang orang dah tahu hukumnya adalah satu pengharaman, ianya ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ritual tersebut. Sebab kita nukilkan tadi ada permainan itu yang tidak ada kaitan dengan syirik. Mungkin tuan-tuan orang Jawa lebih mengetahui dalam bab ini tuan-tuan. Okey, kata pengarang, dan sekiranya perkara ini telah menjadi cukup berbahaya, maka kewajipan ke atas para ulama untuk memperincikan kepada manusia tentang agama Allah. Dan kita melihat para ulama kita telah menjalankan tanggungjawab cukup baik. Baik mereka yang telah berlalu tuan-tuan meninggalkan kita, mereka telah menjalankan tanggungjawab cukup baik. Sebab kita rasa hari ini alhamdulillah tak ada lagi benda-benda yang kita sebut tadi terus menapak berakar dalam negara kita. Sebaliknya apa yang kita nukilkan ada sebahagiannya telah pun menjadi sejarah dalam negara, tidak lagi dilakukan hari ini tuan-tuan, hasil daripada usaha keras mereka terdahulu. Tuan-tuan, bila kita lihat, ini sedikit perbandingan lah yang ingin kita lihat tuan-tuan. Contoh yang kita bawakan tadi sebenarnya ianya masih dilakukan pada ataupun di dalam negara jiran kita, masih buat. Mungkin tuan-tuan boleh search, tuan-tuan boleh search YouTube ritual sembah laut Sulawesi. Tuan-tuan melihat dan di sebilangan negeri-negeri yang lain tuan-tuan, ada sebilangan tertentu yang mana ritual itu dikepalai oleh kiai yang kepala. Nak kata tok guru yang buat tuan-tuan. Ini masih terdapat. Manakala kita hari ini alhamdulillah, maknanya masyarakat kita boleh menerima, orang kita boleh terima, walaupun dikaitkan dengan ritual yang dilakukan oleh nenek moyang. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan, ianya telah pun terhenti perbuatannya, menunjukkan pada diri masyarakat kita ada kebaikan sebenarnya. Dan kita telah menyaksikan yang mana usaha mereka terdahulu tuan-tuan membuahkan hasil. Hari ini ianya hanya dalam lipatan sejarah sahaja. Kemudian pengarang menyatakan tentang larangan keras daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita mengetahui tuan-tuan. Mungkin ini adalah bicara yang terakhir daripada kita insya-Allah. Ayat 159 suratul Baqarah juzuk yang kedua. Sekarang kita dah tahu apa tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab saya, tanggungjawab tuan-tuan, ibu-ibu. Kita lihat firman Allah ayat 159 dan ayat 160 suratul Baqarah juzuk yang kedua. Muka surat 24. Terus saya baca terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk yang melaknat. Tuan-tuan, dia tahu dan disembunyi, tak cerita, mereka itulah golongan yang dilaknat oleh Allah
dan dilaknat oleh golongan yang melaknat. Melainkan mereka yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya. Melainkan mereka bertaubat, dia baiki diri dan dia cerita kepada orang, maka mereka itulah orang-orang, mereka itulah yang diterima taubatnya, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita lihat kedua ayat ini juga adalah satu ancaman keras. Sekiranya kita masih mendiamkan diri, ada berlaku dalam keluarga kita, nak sebut karang, berasa hati pula abang sulung saya tu. Sebab dia masih lagi duk pergi jumpa bomoh apa semua, nak tegur, nanti berasa hati bergaduh pula adik-beradik. Jadi baik jangan sebut je. Jangan. Mungkin kita boleh menyebut, tapi dengan cara yang terbaik. Saya yakin tuan-tuan lebih arif, kita lebih maklum cara yang terbaik untuk kita menegur. Satu perkara yang kita tahu bukan itu saja, tuan-tuan, tak kira lah apa dua perkara yang berkaitan dengan syariat. Kita tahu dan kita tidak menyampaikan. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan laknat ke atas mereka. Mereka itulah golongan laknat oleh Allah dan laknat oleh golongan yang melaknat. Melainkan mereka yang bertaubat, mudah-mudahan kita di kalangan mereka. Wa aslahu, memperbaiki, mudah-mudahan kita di kalangan mereka. Wa bayyanu, dan memperincikan. Kita kena cerita pula. Kita kena cerita apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat yang bertentangan dengan agama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat atas mereka. Dan akulah Maha Penerima Taubat dan Maha Mengasihani. Jadi tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburu kita, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, semestinya kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita pernah terjebak ataupun kita pernah mengikuti upacara yang bertentangan dengan syariat, upacara tahyul, upacara khurafat. Kita memohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dengan sebab kejahilan kita yang terdahulu. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, bukan bermaksud kita ingin merendahkan adat resam nenek moyang. Tidak. Sebaliknya, setiap sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ianya mesti ditolak. Manakala di sana terdapat adat resam nenek moyang yang masih dikekalkan sehingga hari ini. Di antaranya adat merisik. Tuan-tuan, adat merisik syirik ke tak, tuan-tuan? Adat merisikkan nenek moyang, itu syirik. Tak, haji, tak ada kaitan dengan syiriknya. Dengan nenek moyang je terus syirik. Di antara peninggalan adat orang kita dulu, saya pernah tinggal dengan atuk, dengan nenek. Orang kita pantang masuk rumah tak basuh kaki. Betul tak, tuan-tuan? Orang tua-tua dulu pantang. Adat dulu, nak masuk rumah kena basuh kaki, walaupun kakinya bersih, walaupun dia pakai kasut. Disediakan tempayan di luar rumah dengan gayungnya sekali. Nak masuk rumah tak kira siapa, kena basuh kaki. Tuan-tuan, cantik ke tak adat tu? Syirik ke tak, tuan-tuan? Nak syirik apanya? Bertentangan ke tak dengan syariat? Tak. Jadi boleh tak dikekalkan? Ya, tidak ada masalah. Dalam maksudnya ada adat yang boleh kita kekalkan sekira mana ianya tidak bertentangan dengan syariat. Betul, sekira mana tidak bertentangan dengan syariat. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu semestinya selepas kita mengetahui, kita cuba untuk memperbaiki diri kita, dan semestinya kita cuba untuk menyampaikan kepada orang lain. Sekarang kita dah tahu, kita cuba perbaiki, saya cuba perbaiki diri saya, tuan-tuan, dan kita menyampaikan kepada orang lain. Adik-beradik kita terutamanya, mungkin ada mereka yang masih, tuan-tuan, percaya. Kita mesti cerita kepada mereka sesuatu yang mana ianya bertentangan dengan syariat kita. Kejap. Kami dengar macam seolah-olah pada awal sehingga akhir tadi macam tak setuju benar dengan bomoh. Haji, bukan tak setuju. Ada kepakaran tertentu, contoh macam bomoh terseliuh, itu tak ada masalah lah, tuan-tuan. Itu tak ada masalah. Bomoh patah, tak ada masalah. Itu maksud kita berkait dengan pawang mereka yang melakukan upacara dan juga ritual tertentu. Ini yang menjadi permasalahannya. Jadi mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengampuni nenek moyang kita yang terdahulu tuan-tuan. Selepas kita merenung, ya Allah, banyak rupanya. Semoga Allah mengampuni mereka dan juga kita dengan sebab kejahilan kita dan juga mereka tuan-tuan. Mudah-mudahan ianya menjadi keuzuran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima iman mereka dan juga iman kita, dan semoga dikekalkan iman sehingga akhir usia kita. Wallahu taala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu. Saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.